Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah sempurna menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan alhamdulillah kini kita telah masuk ke dalam satu bulan yang disebut sebagai bulan Syawal. Jadi alhamdulillah ada beberapa perkara yang kita perlu lakukan sebagai sambungan bagi ibadah puasa yang kita telah lakukan sepanjang bulan ataupun di bulan Ramadan yang lalu. Antaranya kalau kita lihat satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Yang bermaksud sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian selepas itu dia menyambung 6 puasa sunat di bulan Syawal, maka ia diberikan ganjaran seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Para ulama yang mensyarahkan hadis ini menjelaskan lebih terperinci bagaimana ganjaran yang dikatakan seumpama setahun berpuasa itu, antaranya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa inna ma kana ka siyamid dahr li'anna al-hasanah bi'ashri amsalha fa Ramadan bi'ashrati ashhur was sittah bi syahrain. Yang bermaksud 10 bulan yang sebulan yang kita berpuasa di bulan Ramadan itu seumpama 10 bulan, ataupun dengan kata lain, satu hasanah yang kita lakukan adalah bersamaan dengan 10 kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi kalau kita berpuasa sehari di bulan Ramadan, ia bersamaan dengan 10 hari. Dan bila kita berpuasa cukup sebulan, ia bersamaan dengan 10 bulan yang kita lalui pada bulan-bulan yang lain. Dan jika kita sambung 6 hari di bulan Syawal ini, maka Allah akan berikan ganjaran berpuasa seolah-olah kita telah melengkapkan puasa sebanyak setahun. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat besar yang kita perlu rebut lebih-lebih lagi di bulan Syawal ini. Namun begitu, untuk meraih ganjaran puasa di bulan Syawal ini ataupun puasa 6, kita perlu melihat beberapa perkara yang penting berkait dengan hukum hakam dan juga masail yang berkait dengan puasa ini. Antaranya, sudah tentulah yang berkait dengan kaifiat. Bagaimanakah kita nak mulakan puasa 6 ini? Maka di situ, kalau kita lihat apa yang disebutkan dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana puasa ini boleh dimulakan sejurus selepas mana kita dah masuk kepada raya yang kedua ataupun hari kedua pada hari raya. Dan niatnya adalah bermula daripada waktu maghrib, dan ia juga boleh dilakukan sekiranya seseorang itu terlupa untuk berniat puasa pada waktu malam. Ia juga boleh berniat pada sebelum waktu zuhur ataupun sebelum tergelincir matahari, dengan syarat ia masih lagi tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan ada beberapa permasalahan yang berkait dengan puasa 6 ini. Antaranya, kalau kita lihat, adakah dibolehkan kita menggabungkan niat puasa sunat yang 6 ini dengan puasa wajib yang lain, ataupun bolehkah kita niatkan puasa 6 ini dengan puasa sunat-sunat yang lain? Maka di situ ulama berpendapat bahawasanya seeloknya kita niatkan puasa kita ataupun niat puasa 6 ini dengan niat yang khusus hanya untuk puasa 6. Namun begitu, sekiranya kita ingin sertakan juga dengan niat-niat puasa yang lain, maka dibenarkan. Namun untuk kita menggabungkan niat puasa sunat ini dengan puasa wajib yang lain, maka ia tidak dibenarkan sama sekali, melainkan sekiranya kita niatkan niat puasa wajib disertakan sekali dengan puasa sunat. Kerana apa? Kerana disebutkan dalam kaedah fiqhiyah, yughtafar fil wasail ma la yughtafar fil maqasid, iaitu perkara yang berkait dengan sunat itu diringankan hukumnya berbanding dengan perkara yang wajib. Jadi puasa wajib sekali-kali tidak boleh diniatkan dengan puasa sunat, ataupun puasa sunat itu tidak sekali-kali mampu untuk menggantikan niat puasa wajib. Dan
Begitu juga ada persoalan yang berkait dengan permasalahan bagi orang yang masih lagi ada tunggakan puasa Ramadan. Adakah ia perlu untuk mengqadakkan terlebih dahulu ataupun ia boleh terus untuk berpuasa 6 kemudian boleh menyelesaikan qada pada bulan-bulan lain? Maka di situ terdapat khilaf di kalangan para ulama. Tetapi sudah tentulah kita berbalik kepada apa yang disebutkan dalam mazhab kita. Mazhab Imam Syafi'i membenarkan perkara tersebut, iaitu kita boleh berpuasa dengan puasa 6, kemudian kita juga dibenarkan untuk melaksanakan puasa qada di luar bulan Syawal bagi kita tidak terlepas untuk mendapat pahala puasa 6. Namun begitu, kita dianjurkan supaya melengkapkan ataupun menyempurnakan puasa qada terlebih dahulu, kemudian kita tunaikanlah puasa yang 6 ini, kerana bulan Syawal itu ada 30 hari padanya, dan saya kira masa yang ada itu sangat mencukupi untuk kita menunaikan ibadah yang wajib terlebih dahulu, kemudian kita pergi untuk merebut ibadah sunat yang merupakan pelengkap bagi ibadah-ibadah yang lain, insya-Allah. Jadi itu sahaja, dan kita harapkanlah supaya Aidil Fitri ini dimeriahkan lagi dengan amal ibadah, dan ia juga merupakan suatu petunjuk penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ibadah-ibadah yang kita telah lakukan di bulan Ramadan, yang kita sambung ataupun kita teruskan di bulan yang Syawal ini, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.